الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini dapat syukur pada Allah, pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita mengikut fiqh mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam membincangkan tajuk berkaitan dengan salatul jamaah, salat berjamaah. Kita sedikit sambung lagi berkaitan dengan sifat-sifat lain bagi imam. Sifat-sifat lain bagi imam, kata muallif rahimahullahu taala, yang pertama sekali ialah dia kata at-tamtam dengan al-fa'-fa' dan al-lahin. Ada apa dia at-tamtam, al-fa'-fa', at-ta'-ta', at-ta'-ta'. Dia ada istilah itu dalam fiqh yang katakan untuk imam yang bersifat begitu. Apa dia at-tamtam, apa dia at-ta'-ta', apa dia at-ta'-ta', apa dia al-lahin. Ada istilah-istilah ini digunakan bagi orang yang gagap. Gagap apa ni, macam fa dia fa nya tu, kalau ta dia ta. Dia orang imam, dia kalau apa disebut kat sini gagap dan mengulangi huruf yang tertentu macam huruf ta, huruf fa, ataupun orang yang bacaannya mengangkat apa ni dalam bacaan salat, bacaan surah Fatihah khususnya, disebut kat sini muallif rahimahullah taala, dia kata atau orang yang mengulangi huruf waw, ada yang waw gitu kan, gagap. Demikian juga orang yang mengulangi huruf-huruf untuk pemanjangan dan yang menambahkan huruf-huruf tersebut, bukan dia akan jadi huruf yang banyak. Dia kata fa dia akan jadi huruf yang banyak. Oleh itu Imam Syafi'i rahimahullah taala yang terpilih ialah imam itu hendaklah fasih lidah, bayan yang baik dan membaca Al-Quran dengan tertil. Tidak ada perbezaan pada yang demikian antara Al-Fatihah ataupun selainnya, kerana tidak ada huruf fa padanya, akan tetapi boleh mengikut mereka kerana keuzuran mereka padanya. Maka sesiapa yang salat di belakang kedua-duanya sah salat, kerana ia adalah tambahan yang tidak dapat diatasi, katakan. Demikian juga walaupun bagaimana sekalipun hukumnya tetap makruh. Hukumnya tetap makruh. Bacaan yang apa ni berimamkan dengan orang yang begitu, salat sah tapi hukumnya makruh. Cuma kalau kita kata kalau ada orang yang lebih baik, maka boleh gantikan dengan yang lebih baik. Kalau ada satu lagi kes, kita panggil dia kesalahan dari sudut apa ni tata bahasa. Ada kesalahan bukan tata bahasa, kesalahan dari sudut dia panggil baris. Sebab kesalahan baris ni untuk perubahan baris dalam ayat Al-Quran, kadang-kadang memang ada dalam Al-Quran dia boleh baca dua baris. Dia boleh baca dua baris. Baris atas boleh baca, baris depan boleh baca, baris bawah boleh baca dalam Al-Quran. Tapi melihat kepada tafsir lah macam mana dibaca. Contohnya dalam apa ni dalam Al-Quran ni Allah sebut apa ni, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ada yang baca wa arjulikum, ada riwayat baca wa arjulakum. So kalau dibaca begitu wa arjulikum, dengan ada kadang-kadang kita dengar dibaca wa arjulakum, di situ tidaklah kita kata apa itu dipanggil
bacaan, makna yang dibolehkan, sebab maknanya ada disebut dalam riwayat-riwayat bacaan dalam Al-Quran tu ada. Kadang boleh dibaca dengan baris atas dan boleh dibaca dengan baris bawah. Contoh lain dalam surah An-Naba, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa apa lagi, inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisab. Rabbis sama, Rabbis sama, dan dia boleh baca Rabbus sama, dibaca dengan baris bawah, dan dia boleh baca dengan baris hadapan. So perubahan baris ini memang ada dalam bacaan ayat Quran. So kalau memang sabit, tidak salah seorang tu nak membaca sama ada baris bawah tu baris hadapan. Tapi ada yang kita kata yang tak sabit. Yang tak sabit ni tuan-tuan mati Allah, baris tadi bila dia baca boleh mengubah makna dan tak mengubah makna. Dia ada dua lah. Satu boleh mengubah makna, satu lagi tak mengubah makna. Kalau tak mengubah makna, contoh nama Allah kita kata kat sini, dia baca contohnya dia baca huruf sad pada surah Al-Fatihah. Sebab kita perbincangan kita pada surah Fatihah, sebab surah Fatihah tu rukun, ya kan. Yang lain, kesalahan lain pada surah-surah tu dia kesalahan juga, nyatakan, tetapi tidaklah sampai tahap membatalkan salat. Sebab dia bukan rukun, nyatakan. Yang isu ialah pada surah pada yang rukun, surah Al-Fatihah khususnya. Kalau dibaca suratal ladzina, surat dia patut sad tu di baris bawah, si dibaca su, nyatakan. Mungkin sebab lidah ke atau sebagainya, dia baca suratal ladzina an'amta 'alaihim. So kesalahan surat, kata ulama, dia tidak mengubah maksud. Dia tak ubah maksud. Kesalahan baris itu tidak mengubah maksud. Jadi ataupun macam orang baca uhduna, uhdina dia kata. Kalau kita yang betulnya ihdina, dia baca uhdina. Dia baca uhdina. Kita ihdinas siratal mustaqim, kan, dia baca uhdinas siratal mustaqim. So baris hadapan tadi itu kita kata dengan huruf dengan uhdina ataupun sirat dibaca surat, itu kesalahan yang tidak membatalkan sembahyang, katakan. Kesalahan yang tidak membatalkan salat, kerana perubahan baris itu tidak mengubah makna, tidak mengubah makna perkataan. So itu ulama dah sebut dah dalam kitab fiqh, katakan. Dan tapi walau macam mana sekalipun makruh untuk kita, sama macam tadi, makruh untuk makmum follow imam yang macam ni, katakan. Kecuali semua orang sama juga dengan dia, sama, ataupun tahap bacaannya sama dengan imam tersebut, okey, tak ada masalah. Makruh which maknanya kita, kalau kita ni ikut juga, bukan makna salat kita batal, salat kita masih lagi sah, katakan. Dia yang tak bolehnya apabila imam tadi, kalau kita ni orang yang lebih tahu hukum, kita sembahyang belakang imam yang baca salah baris yang mengubah makna, so kita bila kita datang satu tempat, imam tu salah baca Al-Fatihah contohnya, kita yang tahu hukum ni boleh mufarakah, tetapi bukan selesaikan sendiri, istilahnya niat tukar terus pada makna niat mufarakah, tetapi masih lagi mengikuti perbuatan salat, katakan, supaya tidak mahu timbul fitnah. Supaya tidak mahu menimbulkan fitnah. Kalau kita ni orang yang tahu, dan tak perlu nak disebar-sebarkan dalam kalangan ni, jangan lepas mayang kita bagi tahu semua solat korang hari ni tak sah, katakan. Tak, itu pun akan timbul fitnah yang lagi besar, katakan. Fitnah yang lagi besar, katakan.
So kalau perlu jumpa dengan imam, perbetulkan. Barangkali kita kata imam tadi tersilap, tersalah katakan, dan dia tak sengaja, kita kata banyak dia punya step-stepnya tu katakan. Banyak dia punya step-step dia. Walaupun kita kata semayang tu imam tadi tak sah, itu pada pandangan kita secara zahir nyatakan. Sebab kalau diselidiki nyatakan, macam tadi saya kata, mungkin imam itu tak sedar, tak tahu, jahil. Banyak dia punya peringkat-peringkatnya nyatakan. Untuk sebelum kita nak menghukum salat seorang itu tidak sah, khususnya dari segi bacaan surah Al-Fatihah. Ada di sini tuan-tuan Allah, contohnya tadi yang kesalahan baris yang mengubah makna, contohnya siratal ladzina an'amta, an'amta dibaca an'amtu ke an'amti ke, yang itu mengubah makna. Ada siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau ridai. Dia baca yang kau yang kau beri nikmat. Kalau kita baca an'amtu, maknanya saya beri nikmat. An'amti, engkau perempuan beri nikmat. So dah totally memang berubah makna katakan. Maka bagi sebagian sekalipun sini dikata ahli nahu tidak menamakannya dengan lahnu jika lahnu mengubah maknanya, seperti membaca an'amtu jadi an'amti, ataupun jadi an'amtu ataupun jadi an'amti dengan baris hadapan ataupun baris bawah, ataupun contohnya lain kata mustaqim jadi mustaqin. Mustaqin kadang-kadang dia nun, daripada mim ditukar kepada nun, kata mustaqin. Kita belakang ini macam nun ke macam mim. Orang belakang yang dengar ni pun kadang-kadang kena tengok, katakan takut dia tersilap dengar. Dia dengar tak jelas katakan, mungkin sebab mikrofon, mungkin sebab dengan mask dia bunyi tu tak jelas sangat katakan. So apa-apa pun kena takut dulu katakan, kena buat confirmation dengan imam baca tadi dengan nun ke dengan mim. Dan menukar huruf mim dengan nun tadi, maka batallah salatnya jika dia mampu belajar namun tidak belajar dan masih ada waktu untuk belajar. Maknanya kalau salat imam itu, kita kata salatnya memanglah, kita kata jika dia mampu untuk belajar tapi tak belajar, dan masih ada waktu untuk belajar, tapi dia tak nak belajar, kita kata salatnya tadi dianggap sebagai batal. Katakan dalam peringkat-peringkat yang saya sebutkan tadilah, mungkin ada kejahilan ke atau sebagainya, dia tak tahu yang tu salah, semua itu pun ambil kira nanti. Tapi kalau peringkat secara umum, kita kata macam Allah, jika kesalahan itu dilakukan dengan sengaja, boleh dikata dengan sengaja mustaqin, maka itu lagi dahsyat, lagi besar, nyatakan bukan setakat dosa menyebabkan salatnya batal, bahkan jika dengan niat nak mengubah ayat Al-Quran, boleh keluar daripada Islam terus. Wal'iyazbillah min dhalik. Itu kesalahan itu lagi membawa kepada perkara yang lebih besar, nyatakan. Tapi kebanyakan orang yang semalat, kita kata bukanlah sampai tahap begitu. Dia mungkin tak perasan, tak tahu, jahil, ataupun wallahu a'lam, kata. Kerana kesalahan ini bukanlah kalau di sini disebut nama Allah, kalau adapun jika waktu sempit, maka hendaklah salat dan hendaklah semayang dan mengqadakkannya, dan tidak boleh diikuti. Orang yang salat begini, kita tak boleh ikut dia. Kita sebagai orang yang lebih tahu hukum, mana tak boleh ikut dia. Tak boleh ikut. Kalau dah terikut daripada awal, kita masuk pula dah baca surah ke, dah baca dah rukuk, kita masuk masbuk,
Masuk rakaat kedua, dengar dia baca Fatihah, banyak salah sangat, kita mufarakah. Kalau kita ni lebih tahu hukum daripada orang yang membaca tadi. Tapi boleh follow perbuatan saja, nyatakan. Boleh follow perbuatan. Tidak ada perbezaan dalam kebatalan antara surah Al-Fatihah dan selain jika dia mampu sengaja dan mengetahui haramnya. Adapun jika lupa dan jahil, jika kesalahan itu pada maka memudaratkan, maka ia memudaratkan kerana ia rukun dan tidak memudaratkan pada selainnya, katakan. Dia kalau pada jahil tadi, dia memudaratkanlah pada surah Al-Fatihah, bacaan rukunnya tadi, tetapi tidaklah memudaratkan pada bacaan-bacaan yang lainnya. Jika lidahnya tidak mampu menyebut, mungkin ada lidah yang tidak mampu menyebut dan tidak ada waktu untuk belajar, maka dia seperti ummi, orang yang tak boleh nak baca. Jika yang demikian pada Fatihah, maka hendaklah salat. Macam mana pun kena salat, tetap kena salat, katakan. Dan tidak boleh orang lain mengikutinya kecuali orang yang sama seperti dia. Jika pada selain Al-Fatihah, maka sah salatnya dengan mengikutnya, kerana kelemahan, kejahilan bersama sempit waktunya untuk dia belajar, dan kerana lupa, kerana perkataan yang sedikit dengan syarat-syarat ini tidaklah mencacatkan salatnya. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, isu lain, imamah anak-anak yang kecil yang mumayyiz. Contohnya anak umur 8 tahun, 9 tahun jadi imam, katakan. So apabila anak kecil telah sampai kepada batas berakal, mumayyiz ni apa maknanya? Mumayyiz ini ialah dah mampu untuk nak membezakan perkara baik dan buruk. Itu dia panggil mumayyiz. Dia belum baligh, dia mumayyiz, dia katakan. Lebih kurang macam masuk umur 6-7 tahun, 6 tahun 7 tahun tu dia dah start dipanggil mumayyiz, kata. Dia kata anak kecil, apabila anak kecil telah sampai kepada batas berakal dan dia dari ahli salat dan sah salatnya, 7 tahun ke atas lah, maka sah menjadi imam bagi kaum lelaki dan wanita, dan boleh menjadi imam salat Jumaat menurut pendapat yang lebih sahih. Apabila juga bilangan selain dia, berdasarkan hadis Amr bin Salimah radhiyallahu anhu, katanya, aku menjadi imam pada zaman Nabi SAW dan aku masih berusia 7 tahun. Jadi mumayyiz ini, kita kata kalau dia dah tahu hukum, dia dah bezakan, solatnya nampak macam betul, bacaannya pun bagus, baik, lebih baik daripada orang dewasa bacanya. Hafiz Quran pula, 7 tahun dah hafal Quran, 30 juzuk, bacaannya lancar, salatnya kita kata perfect lah, bukanlah maknanya cukup rukun, cukup syarat, tahu, maka boleh jadi imam, tak ada masalah, walaupun dia umurnya 7 tahun. So itu kita kata dibenarkan, sah salatnya, berimamkan dengan kanak-kanak yang begitu. Cuma kadang-kadang kita ni makmum, kata ego kadang-kadang, mana budak boleh jadi imam, Ustaz, kata umur 7 tahun nak jadi imam, macam mana? Tak, kadang nanti juga ego kita sebagai makmum orang dewasa nak, kata. Sebenarnya dari sudut hukum, jika bacaannya bagus apa semua, ya, kenapa tidak untuk dia jadi imam? Tidak ada halangan untuk itu. Tapi cuma kalau ada orang yang lebih, orang tua, orang yang dewasa yang lebih, yang bacaannya pun bagus, maka tentulah didahulukan orang dewasa lah. Tak macam mana pun, tapi boleh, katakan. Kemudian macam Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya imamah orang yang semayang duduk berbaring dan memberi isyarat. Apapun dalam bab imam kalau tak boleh bangun, kalau ada orang lain tak boleh bangun, maknanya tak boleh berdiri, carilah imam yang lain. Senang, katakan. Nak keluar daripada masalah khilaf,
makmum nak kena sembahyang duduk ke nak kena sembahyang berdiri. Itu khilaf juga di sisi ulama. Tak? Ada pandangan kata imam sembahyang duduk, makmum semua sembahyang duduk. Tak? Okey, best juga Ustaz semua. Imam sembahyang duduk, makmum semua sembahyang duduk. Tak? Jadi itu ada pandangan. Tak? Dalam hadis Nabi pun ada yang apa ni, kita kata Nabi apabila apabila imam semayang duduk, maka kamu semayanglah duduk, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih katakan. Tapi kita ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi semayang duduk, makmum semua semayang berdiri. So ada dua riwayat. Mazhab Syafi'i pegang yang hadis yang perbuatan. Hadis perbuatan, sebab hadis perbuatan lebih kuat daripada hadis qauli. Itu dalam bab apa ni, periwayatan hadis dipanggil. Kata hadis qauli dengan hadis fi'li, lebih kuat hadis fi'li daripada perbuatan, itu lebih kuat daripada hadis qauli, kata kan. Dekat sini ada dua. Hadis qauli kata imam sembahyang duduk, makmum pun sembahyang duduk. Tapi kita ada hadis fi'li, hadis perbuatan. Hadis perbuatan menceritakan bahawa Rasulullah duduk, sahabat semua bangun. Jadi didahulukan hadis fi'li daripada hadis qauli. Itu dari sudut pentarjihan ataupun yang mana lebih tepat. Itu siapa yang bincang tu, ulama yang bincang, bukan kita bincang. Bukan kita peringkat kita bincang. Jadi kita kata makmum sembahyang duduk, imam sembahyang duduk, makmum kena salat berdiri, katakan. Yang dipilih dalam mazhab Syafi'i, wallahu a'lam. Itu untuk imamah yang sembahyang duduk ataupun berbaring dan memberi isyarat. Yang keempat, imamah orang yang bertayamum. Imamnya bertayamum ataupun menyapu khuf, dan orang yang uzur, orang yang berwuduk boleh salat di belakang imam yang bertayamum. Yang bertayamum. Jadi kita kata kalau imam tu bertayamum, kita boleh ikut, tak ada masalah. Kita ada wuduk macam biasa, imam bertayamum, harus untuk kita mengikut ataupun boleh kita salat belakang mereka menghormati Allah Subhanahu, dan tak perlu ulang balik salat kita, kerana ia dilakukan sebagai pengganti dari taharah. Dari taharahnya yang apa ni, ya kita kata tak perlu i'adah untuk salat di belakang imam yang bertayamum. Wallahu a'lam. Begitu juga yang menyapu khuf. Imam pakai khuf, katakan boleh ikut tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Yang kelima, imamah berimamkan dengan orang yang sembahyang sunat ataupun orang yang sembahyang qada, harus, boleh. Kita dah ambil lah, saya bagi apa ni kaedah. Dia kata, saya sebutkan kaedahnya ialah dalam masalah salat ni, mazhab Syafi'i, ikhtilafun niyah la yadur, perbezaan niat tidak memudaratkan. Sembahyang sunat, kita sembahyang fardu, sembahyang fardu, orang yang sembahyang sunat follow. Kita kata sembahyang zuhur, kita sembahyang asar boleh follow. Orang asar boleh sembahyang belakang sembahyang zuhur, ataupun orang sembahyang isyak boleh follow belakang orang salat maghrib, kita katakan. So di situ ada keharusan walaupun berbeza ni niat. Ini berlaku khususnya dalam musafir, dalam keadaan seorang itu musafir. Wallahu a'lam. Orang yang imam yang buta, orang imam yang buta boleh kita mengikut imam yang buta, ataupun orang yang kampung. Kalau Arabi ni orang yang duduk pindah gandah, dia panggil Badawi, katakan, ataupun Al-Arabi, disebut kat sini Arabi, makna orang pendalaman. Tidak makruh mengimami orang kampung jika bacaannya baik, katakan. Boleh, harus orang buta ke siapa ke boleh jadi imam. Boleh kita ikut imam yang buta, katakan. Ada. Yang ketujuh, imamah yang makruh seorang yang salat dengan kaum majoriti dari mereka membencinya kerana sesuatu yang dicela oleh syarak.
ini kes kita katakan mati Allah, jika imam tadi tidak disukai. Ada juga imam orang tak suka kan, kalau dia jadi imam aku tak suka betul dia jadi imam. Ini kes-kes inilah kata. So dia kata makruh seorang salat dengan kaum, maknanya makruh untuk dia jadi imam yang majority. Hukum majority. Kalau setakat seorang dua orang tak suka tu tak jadi kira. Tak kira kata. Dua tiga orang ni tak suka dia jadi imam, yang lain okey je katakan. Jadi kita kata itu tidak apa ni menjadikan hukumnya makruh, tidak. Yang jadi hukumnya makruh apabila kita kata majority. Dia tak jadi batal, dia tak jadi tak boleh ikut. Ulama mazhab Syafi'i dia letakkan hukumnya makruh sahaja. Maknanya kalau diikut pun masih lagi salatnya sah. Masih lagi salatnya sah. Wallahu a'lam. Tidak makruh seorang mengimami ayah dan abangnya, kerana Zubair radhiyallahu anhu salat di belakang anaknya Abdullah, dan Anas radhiyallahu anhu salat di belakang anaknya, dan Rasulullah SAW menyuruh Amr bin Salimah salat dengan kaumnya dan terdapat ayahnya di kalangan mereka. Itu dalam bab yang lain lah kita katakan. Baik, kita nak lihat terus syarat-syarat ikutan dan kaifiyahnya. Ini syarat-syarat ikutan dan kaifiyahnya. Mutaba'atul imam. Yang pertama, tuan-tuan mati Allah, imam tu mesti berada di hadapan. Macam mana pun, kok mana pun imam tu mesti ke depan. Barulah dia kata imam, ada. Mazhab Syafi'i imam mesti duduk depan. Ni imam tak boleh duduk sebaris. Makruh imam duduk sebaris dengan makmum. Tapi solatnya sah. Solat tetap sah. Kalau imam makmum duduk di hadapan imam, solatnya batal lah. Sebab tu kadang-kadang kita pergi masjid, dia ada ni batas imam. Ni batas imam. Kalau belakang ni dah penuh dah, ada orang berdiri sebelah pak imam. Sebelah pak imam dia berdiri. Atau sini ada ruang duduk. Sah salat, tak ada masalah. Sebaris. Hatta kalau dia duduk sebaris dengan imam, masih lagi salatnya sah. Dia yang jatuh hukumnya tidak sah itu apabila dia berada di depan imam. Dia berada di depan imam, maka salatnya tidak sah, katakan. Tak nama kalau imam makmumnya duduk depan, tak namanya makmum. Dia lah jadi imam. So kalau nak jadi makmum, dia kena duduk di belakang. Paling tidak pun sebaris, walaupun hukumnya masih lagi hukumnya makruh, katakan. Baik, kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu Nabi sebut dalam hadis dia, sesungguhnya imam itu dijadikan di hadapan supaya diikut. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Kalau dah makmum duduk depan, macam mana dia nak ikut imam yang di belakang ni? Jadi sebab itu imam kena duduk di hadapan. Apabila imam mendahului imam, apabila makmum mendahului imam, batal solatnya. Ini jika dilakukan dengan sengaja. Kalau tak dia sengaja kan bab lain, katakan. Kalau tak sengaja, dia sedar, dia kena ulang balik. Macam kita sembahyang, contohlah hari apa ni jatuh apa ni sembahyang subuh hari Jumaat, ada doa kunut, adanya sujud sajadah. Bagi yang tak familiar, katakan imam, dia ingat imam tu rukuk, rupanya imam sujud. Imam tu sujud. Ataupun kadang-kadang dia tak sedar, dia ingat imam tu sujud, imam tu rukuk, tapi dia ingat imam tu sujud, dia turun ke bawah. So jika berlaku keadaan begitu, makmum yang tidak sedar akan kesilapan dia, maka dia kena bangun balik. Dia kena bangun balik, katakan. Dia kena berdiri balik dan follow, ikut imam tadi, katakan. Ini berlaku kalau biasanya makmum yang jauh,
makmum berjarak yang jauh daripada imam, dan dia base kepada suara, base pada suara. Sebab itu untuk imam, bila dia khususnya kita kalau macam dalam surau kita, khususnya dalam keluasan begini, saf yang pertama dengan yang kedua mungkin boleh nampak, boleh clear lah, sebab nampak boleh nampak imam ataupun sebagainya. Tapi yang belakang-belakang dia hanya bersandarkan kepada takbir, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. So imam kena bijak. Bijak maksudnya apa? Jangan melafazkan takbir itu terlalu awal sedangkan pergerakan dia lambat. Sebab makmum ini dia dengar je Allahu Akbar, dia akan terus buat. Sepatutnya adabnya, kalau kita nampak imam, dalam hadis-hadis Nabi SAW, kata sahabat, kami tak sujud sehingga kami nampak imam Nabi dah sujud. Maknanya Nabi dah sujud, nampak dah sujud, baru dia turun sujud. Dan nampak Nabi rukuk, baru dia rukuk. Bukan pada kalimah Allahu Akbar tu. Kan? Tetapi kita isunya hari ini yang belakang. Kalau yang depan mungkin nampak Pak Imam. Yang tepi kiri kanan ni kita katakan. Jadi imam dia kena lafazkan takbir itu pada saat hampir untuk ke rukun yang berikutnya. Hampir kan. Bukan kita kata nak masa dia nak rukuk tu, dia dah masa mula-mula nak rukuk, nak gerak untuk rukuk, dia baca Allahu Akbar. Sebab kalau begitu, yang jenis yang cepat belakang ni, dia akan mendahului imam dalam keadaan dia tak sedar. Bangkit daripada rukuk, Sami'allahu liman hamidah, kan? Makmum belakang terus bangun. Dia tengok dia bangun tu berdiri, tengok imam belum apa? Belum berdiri lagi, belum bangkit daripada rukuk lagi. Jadi sebenarnya bila nampak begitu, makmum tadi dia kena turun balik. Dia tak boleh tunggu imam pula. Dalam keadaan dia berdiri. Sebab dia kalau itu dia berdiri sedang dia nampak imam belum bangkit, dia sedar ketika itu kewajipan dia ialah dia turun balik rukuk, dan dia bangun. Maknanya dia di situ dia panggil kesilapan dia, katakan. Dan kesilapan itu caranya mengatasinya ialah dia rukuk balik. Dia tak boleh tunggu. Kalau dia tunggu berdiri, mana di situ boleh menyebabkan solatnya batal, katakan. Ama yakhsha alladhina yarfa'u ru'usahum qabla al-imam an yughayyiru ru'usahum atau an yughayyiru ra'sahum ra'sal himar. Adakah orang yang mendahului imam itu, dia bangkit sebelum imam itu, tidak takutkah mereka kalau kepalanya ditukar menjadi kepala himar? Itu hadis wa'id, janji buruk bagi orang yang mendahului imam. Jadi imam ni kena ra'i lah. Kena ra'i maksudnya kena ta'awun dengan makmum. So macam mana tadi, itu yang saya dicadangkan, ialah dia baca takbir intiqal, takbir perpindahan saat-saat nak hampir kepada rukun yang berikutnya. Tapi kalau jangan pula dah sampai ataupun ada setengah kesilapan pula, dah sujud, komplit sujud, komplit rukuk, baru dia baca Allahu Akbar, pun salah juga bagi imam. Sebab kita kata rukuk takbir itu, kata Syekh kami dulu masa kami belajar, dia kata takbir itu dibaca ketika perpindahan. So as long as dalam perpindahan, dalam proses perpindahan sah dibaca, boleh dibaca. Tapi bila dah masuk rukun yang berikutnya, dah ketika sujud dah ada bacaan lain, dia tak boleh dah baca Allahu Akbar. Tapi ramai hari ini katakan, macam imam-imam katakan, dia baca, ada yang sebagiannya dia baca dah sujud, dah rukuk,
Kalau apa yang saya belajar dulu, dia kata hadza zalim, dia kata ini satu kezaliman. Kezaliman bukanlah kezaliman ni dah kata kezaliman, maksudnya kat sini ialah wad'u syai' fi ghairi mawdu'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, kata bukan pada tempat. Jadi kita kata di situ kena faham apa ni keadaannya lah, katakan wallahu a'lam. Okay, apabila makmum mendahului imam, batal semayangnya kerana menyalahi pada perbuatan membatalkan solat, dan perbuatan menyalahinya lebih buruk dan tidak batal jika sebaris imam. Tadi saya kata dah, kalau sebaris tu masih lagi sah salatnya, tapi makruh. Yang diiktibarkan pada ke depan ataupun ke belakang bagi seorang yang berdiri ialah tumit, bukan dengan buku lali. Tumit, ya, katakan depan atau ke belakang itu yang diambil kira ialah tumit, bukan buku lali. Nak buku lali itu kita kata dua tulang yang ada pada kaki. Tumit ni, ya, katakan. Sekiranya tumit makmum di belakang dari tumit imam atau sebaris dan jari-jari kaki makmum mendahului jari-jari imam, maka tidak mudarat. Ada orang kaki dia panjang, tapak kakinya panjang, imam pendek, dia panjang. Jadi kaki makmum tu dia melebihi daripada imam. Kalau dia duduk sebaris dengan imam, katakan, tentulah kaki dia mendahului, kan. Yang dikira itu, tuan-tuan, ialah tumit. Kalau tumitnya tadi masih lagi sebaris dengan imam, sah, tak ada masalah. Bukannya panjang kaki tu diukur juga, katakan, tidak, tumit saja. Itu tumit. Lepas tu ada setengah-setengah kalau ni dia panggil kita semayang, ada setengah kita dengar samakan buku lali dengan buku lali. Ada kata samakan tumit, katakan. So daripada mana dia balik kepada makna al-ka'ab. Dia panggil al-ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib, bahu dengan bahu. Perkataan ka'ab itu, ka'ab ini ada dua maksud. Satu tulang, dua, ataupun yang kita panggil buku lali. Satu lagi, tuan-tuan, tumit. So perkataan ka'ab itu dalam syarah hadis dia ada yang kata begini, ada yang kata begini, katakan. Allah, dalam kes ni lah, dalam kes soft tadi. Tapi dalam ayat Quran, Allah sebut faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum ilal ka'bain. So ka'bain itu jelas merujuk kepada dua tulang. Ayat Quran tu, cuma dalam hadis ni tadi dia merujuk kepada, boleh merujuk dua tulang dan boleh merujuk kepada tumit, kata. Wallahu a'lam. Baik. Yang tahu benda ni maknanya adalah kita kata para ulama lah. Saya cuma menyampaikan apa yang ada saja yang disebut oleh para ulama, yang mana mereka ni lebih ahlul lughah, dia panggil, yang tahu tentang bahasa, kata. Seterusnya ada dikata kat sini lagi macam kita kata sekiranya tumit makmum mendahului tumit imam dan jari-jari kakinya didahului oleh jari-jari imam, maka ia memutaratkan. Mana bila tumitnya imam tadi mendahului tumit imam, makanya di situ memutaratkanlah salatnya. Kerana keterdahuluan tumit melazimkan keterdahuluan bahu. Bila tumitnya itu ke depan, bahunya pun ke depan. Dan secara tidak langsungnya keseluruhan badannya berada di hadapan imam. Adapun orang yang duduk, maka kalau ni yang duduk pula, maka adapun orang yang duduk
diiktibarkan bagi maju dan ke depan dan mundurnya ialah punggungnya. Punggungnya pula. Jadi yang dan diiktibarkan dalam sujud ialah hujung jari-jari. Yang diiktibarkan pada orang yang berbaring ialah rusuk, dan yang diiktibarkan pada orang yang terlentang ialah kepala. Sebab tu bila kita semayang dalam keadaan duduk, iktibarnya bukan kaki kita kena sebaris dengan apa? Dengan saf tu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok apa ni, setengah orang dia nak semayang duduk kursi, dia letak kaki dia dekat atas saf, tapi punggung dia kat belakang. Kalau yang pakai kursi lah, ingatkan khususnya yang pakai kursi. Jadi tidak, bukan iktibar orang yang semayang duduk, bukan iktibarnya kaki, tetapi iktibarnya ialah papan punggung dia, ingatkan. Papan punggung. Jadi papan punggungnya tadi hendaklah sebaris dengan apa ni, jemaah yang lain. Kalau dia duduk sebelah imam pun sama juga, papan punggungnya tadi hendaklah sebaris dengan tumit. Ada? Buka, tak dengar. Kalau wheelchair pun sama lah. Dia kena tengok punggung dia. Dia kena letak punggung dia tadi berada atas barisan. Dia tak boleh kakinya letak atas barisan sedangkan dia berada di belakang, punggungnya belakang. Itu kesilapan yang perlu betulkan. Kerana dia, kalau dia semayang tepi, kita kata mungkin apa ni, tidak mengganggu saf di belakang. Tapi kalau dia semayang tengah, dia ganggu saf. Dan safnya tadi tidak lurus sebenarnya, sebab dia dah ke belakang. Kita nakkan lurusnya saf. Selurusnya saf tadi apabila garis pandunya pada orang yang duduk ialah punggungnya tadi, bukannya pada kaki, ya kan. Itu kena maklum. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, jika jemaah berpusing dalam Masjidil Haram sekelilingnya Kaabah agar semuanya menghadap kepadanya, imam sunat berdiri di belakang makam Ibrahim, dan tidak mudarat jika makmum tidak hampir kepada Kaabah pada selain sudut imam. Imam macam kita kata Masjidil Haram, kalau tuan-tuan perasan, bila imam duduk satu jihah, satu arah, kawasan imam tu saja yang dikosongkan, kawasan lain masih lagi dipenuhi oleh makmum sampai ke Kaabah. Sampai ke Kaabah, dia hanya ada satu arah saja yang dikosongkan, tidak boleh salat di situ, kerana itu dianggap berada di hadapan imam. Janganlah sembahyang dekat depan tu, kata, kalau nak ikut imam, kata. Tapi ustaz, yang lain tu dia sembahyang sampai dekat dengan jihad yang jatuh. Di imam biasanya duduk dekat belakang apa ni, area apa ni, makam Nabi Ibrahim tu kan. Kat area situ biasanya sembahyang fardu. Situ dia akan dikosongkan. So kalau orang sembahyang duduk dekat dengan dinding, berhampiran dengan dinding yang lain, dekat hijir ke, dekat antara rukun Yamani dengan rukun Syami dengan Yamani dengan Hajar Aswad ke, ya kita kata boleh, tak ada masalah. Ada. Kalaupun orang nampak, ustaz, bukan dia ini macam mana nak kira tu, sebab dia ambil arah saja. Sebab tu depan arah imam tu dikosongkan, bahagian arah imam tu dikosongkan. Kalau imam tu semayang dekat apa ni, di antara Hajar Aswad dengan rukun Iraqi, so dikosonglah kawasan tu. Kalau imam tu semayang di antara rukun Yamani ke rukun apa ni, Hajar Aswad, maka kawasan tu nanti dikosongkan. Yang lain penuh.
Rasa tak berlaku itu. Ada. Kalau berlaku pun kalau ikutkan, kalau berlaku pun dengan syarat apa ni disebut kat dalam apa ni, kalau misal kata betul berlaku kat situ imam dia berada di kat belakang makam Nabi Ibrahim. Kalau tengok di kat sini disebut jemaah berpusing dalam Masjidil Haram sekeliling Kaabah agar semuanya menghadap kepadanya. Imam sunat berdiri di belakang makam Ibrahim dan tidak mudarat jika makmum lebih hampir kepada Kaabah selain daripada sudut imam. Imam dan makmum boleh berdiri dalam Kaabah sekalipun berselisih arah kedua-duanya. Tidak mudarat jika makmum lebih hampir kepada dinding yang imam menghadap kepadanya. Ya, imam kat sini disebut tidak mudarat jika imam lebih hampir kepada dinding yang imam menghadap kepadanya, akan tetapi tidak sah jika punggung imam menghadap kepada tidak sah jika punggung makmum menghadap kepada imam sekiranya imam berdiri padanya dan makmum di luarnya ia tidak mudarat dan boleh menghadap kepada arah yang dia suka. Dekat sini kita kata ada pandangan disebut tadi tuan macam tapi kebanyakan yang saya tahu apa ni ruang yang imam tu sembahyang biasanya dikosongkan lah katakan. Tapi kalau ada, dia kena jangan berada pada tempat yang membuntut istilahnya apa, membuntuti membelakangkan imam secara direct katakan. Secara direct kata. Sebab itu dia kata ni tidak sah jika punggung imam menghadap punggung makmum menghadap imam secara direct katakan. Itu tak boleh lah katakan. Wallahu a'lam. Kadang-kadang imam ni dia kat masjid dia ada beberapa keadaan. Kadang dia duduk kat dataran, kalau panas juga dulu dia ada apa ni, dia ada kemah, dia bawa tolak kemah tu dulu. Kemudian dia ada sekarang dia duduk bawah tempat muazzin, tempat muazzin dan sebagainya lah katakan. Jika hanya seorang makmum, kita kata kalau mana kedudukan imam dengan makmum, imam kalau sembahyang bersama dengan apa ni makmum seorang, maka makmum kena duduk sebelah kanan imam. Sebelah kanan imam kalau dia berdua. Kalau bertiga, makmum tadi kena duduk di belakang. Okey, kalau ada perempuan, makmum tadi duduk belakang apa ni imam ke kanan sikit nyatakan. Kalau adanya lelaki dan perempuan, maka perempuan di bahagian belakang. Adanya kanak-kanak dan orang tua, maka kanak-kanak hendaklah duduk di belakang, didahulukan orang tua. Tetapi kalau kanak-kanak tu dah berada di saf hadapan, maka tidak boleh untuk makmum, kau budak kan duduk belakang, tak boleh. Tak. Jangan diambil tempatnya kalau kita datang lambat, kecuali dia duduk di betul-betul belakang imam. Dia duduk belakang imam tu, maka ketika itu kita boleh minta dia, tak minta dia alih ke belakang. Kalau ada ruang ke sebelah sini, kita minta dia ke tepi sikit untuk biar orang tua yang ataupun orang yang ni sesuai untuk duduk belakang imam. Kenapa Ustaz? Kerana apa-apa kes nanti jika imam berlaku pada imam sesuatu, boleh orang yang dewasa yang mengambil tempat berbanding dengan kanak-kanak tadi. Kalau kanak-kanak tadi dah tahu hukum ke, itu bab lain lah katakan. Kalau dia imam muda dah, itu lain lah. Umur 7 tahun tapi duduk betul-betul belakang imam. Kenapa dibolehkan duduk belakang imam? Sebab dia memang imam muda. Contohlah kata tak. Itu tak ada masalah lah katakan. Tapi kalau untuk kita dah nampak kanak-kanak tu di hadapan, dah duduk di saf yang pertama, kita suruh dia duduk belakang, itu satu kesilapan. Kita mengambil hak orang lain. Kita mengambil hak orang lain. Wallahu a'lam. Baik.
Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kata untuk orang perempuan boleh dia menjadi imam bersama-sama dengan mereka. Mana perempuan boleh jadi imam kepada orang perempuan, tapi dengan cara dia duduk di tengah-tengah sebaris dengan makmum dan di kedepan sikit je. Kerana di situ lebih astar dipanggil, lebih sopan lah katakan, lebih sopan untuk orang perempuan berbanding dengan lelaki. Kalau dia jadi imam, dia mesti memang ke depan betul dalam berjamaah. Orang perempuan tidak. Kalau dia semayang berimamkan dengan imam yang perempuan, imam yang perempuan berada pada kedudukan tengah-tengah di bagi saf yang pertama, dan dia cuma ke depan sikit sahaja. Dia ke depan sikit. Itu kalau. Dan sah hukumnya kalau khunsa mengimami orang perempuan, tetapi tidak sah jika dia mengimami lelaki. Khunsa muskil, nyatakan, bukan khunsa biasa. Khunsa biasa, kalau dia khunsa tapi telah jelas dia punya jantinanya, itu dia jadi lelaki ataupun perempuan lah. Yang isunya yang saya masukkan tadi ialah khunsa yang muskil. Dia 50-50. Memang dia ada dua alat kelamin dan dia dua-dua alatnya aktif. Lelaki punya aktif, perempuan punya aktif, dua-dua aktif. Ini bab khunsa muskil memang masalah betul kan. Ada. Kalau kat universiti lagi masalah katakan. Ada yang jenis nama Allah subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ni semua kejadian Allah Subhanahu wa taala. Seminggu jadi lelaki, seminggu jadi perempuan. Dia bukannya dia panggil maknya, tidak. Dia memang khunsa muskil panggil. Dia boleh jadi lelaki dalam masa yang sama, kemudian seminggu lepas tu jadi hormon dia meningkat sikit, dia jadi perempuan, ataupun dia hormon dia adalah masalah hormon dia nyatakan, dan dia memang dia khunsa, tak boleh buat apa. Isu ni masalahnya dekat pihak universiti lah. Kalau duduk asrama, nak letak asrama mana tuan-tuan? Asrama Adil lagi bahaya. Jadi dia kita kata mana ibu bapa harus meminta pelepasan di situ untuk hanya dia duduk di rumah. Terus terang nyatakan. Jangan dia kadang-kadang perkara-perkara ini ialah membawa masalah lain. Nyatakan kalau diletak di asrama. Nak letak asrama perempuan bahaya juga, time menjadi lelaki. Kat asrama lelaki pun bahaya juga, time menjadi perempuan. Jadi orang-orang budak-budak yang special ni katakan tak perlu diletakkan di asrama. Tak perlu diletakkan asrama. Itu tanggungjawab ibu bapa lah katakan. Ibu bapa. Dan dia memang kita kata kita tak boleh nak tutup salah satu automatik, lahir-lahir tutup salah satu, tak boleh. Dia punya hukum yang kita kena ikut, follow. Hukum fiqh. Nanti tutup yang perempuan, tinggalkan yang lelaki ni. Tapi bila besar dia jadi perempuan, jenuh. Ataupun tutup yang lelaki, buka yang kekalkan yang perempuan punya, kemaluan yang perempuan punya. Tiba-tiba dia besar jadi lelaki. Ada bulu dada, jenuh gitu. Sebab itu khunsa muskil ni, khunsa ni dia perlu masa untuk penentuan di jantina dia. Kadang-kadang sampai ke sudah dia muskil, khunsa muskil. Dia bukannya pasal salat je, pasal ibadat je, pasal bab pewarisan harta pun ada masalah juga. Dia ni nak kira lelaki ke perempuan dalam bab pewarisan harta? Nak guna bahagian lelaki ke bahagian perempuan? Kalau bahagian lelaki banyak, bahagian perempuan sikit. Jadi masalah juga. Itu semua ada kaitan. Walau bagian sekalipun macam Allah, mereka ini janganlah dipandang serong jika dia benar-benar khunsa yang muskil, nyatakan. Sebab khunsa muskil ni
Kita kata dia tak perlu sembahyang berjamaah di masjid, ataupun sebab dia sama hukumnya dengan orang perempuan. Tak wajib untuk dia sembahyang berjamaah di masjid ya, sebab keadaan dia tadi khunsa muskil tadi. Wallahu alam. Tapi kalau umatnya katakan, ataupun lelaki yang berperwatakan wanita, ataupun dipanggil mutarajjil, dia kata, ataupun mutakhannas atau mutakhannas katakan, orang ini dia kata dia lelaki, kalau dia perempuan, walaupun dia berperwatakan lelaki dan sebagainya, dia tetap perempuan. Lelaki berperwatakan wanita, dia tetap lelaki. Macam Sajjad ke apa ke, dia tetap lelaki. Macam mana pun, kalau dia mati besok sekalipun, mati Allah, dia tetap lelaki. Tak. Terus ada kata main hormon perempuan dia lebih ke apa, tak ada. Dia lahir lelaki, dia lahir perempuan. Isu yang berlaku hanya pada khunsa, yang betul-betul khunsa. Khunsa ni apa Ustaz? Bukan maknya tu khunsa, tak. Maknya bukan khunsa, tak semestinya. Ada. Khunsa ni dia ada 2 alat, baru dia panggil khunsa. Alat lelaki pun ada, alat perempuan pun ada. Macam mana tu Ustaz? Wallahu a'lam. Saya pun ada. Adalah kalau dalam kalau nak orang tanya, orang tak pernah tanya, Ustaz, macam mana kedudukan dia? Yang lelaki atas, perempuan bawah ke macam mana? Saya mana tahu, kata. Pergi tengoklah, kat tanya hospital, tanya doktor, kata, macam mana kedudukan dia. Doktor tahulah mungkin, kata. Tapi dalam sudut fiqah mengatakan dia sebut itu je. Alat dia ada 2 alat. Makna khunsa ini orang perempuan, yang kanak-kanak yang lahir memiliki 2 alat. Alat lakinya ada, alat perempuannya ada. Wallahu a'lam. Jadi kita kata khunsa yang muskil tadi sah untuk dia jadi imam pada orang perempuan, tapi tidak sah untuk dia jadi imam pada lelaki. Katakan. Kenapa tidak sah pada lelaki? Sebab ihtimal dia perempuan, kebarangkalian dia pun perempuan, maka tidak sah. Kenapa sah bagi lelaki? Bagi perempuan pula kenapa sah? Sebab kalau ihtimal dia lelaki pun sah, kalau ihtimal kebarangkalian kalau kata dia perempuan pun tetap sah salat, jika dia mengimami salat orang perempuan berbanding dengan kalau dia mengimami salat lelaki. Wallahu a'lam. Makmum seterusnya macam Allah Subhanahu wa taala, makmum makruh berdiri seorang diri di belakang satu saf, dia seorang saja, makruh menyatakan. So persoalannya macam mana nak buat Ustaz? Dia katakan makruh, sah lagi lah salatnya, dia katakan. Tapi nak tarik orang depan masalah juga, dia katakan. Macam mana nak tarik? Ada yang pandangan kena ambil daripada sebelah ke tepi, dia katakan. Saf ni saya dah sebutkan sebelum ni, saf bermula daripada tengah. Tapi ada isu-isu tertentu macam tadi, untuk dia nak tarik daripada orang depan, untuk satu saf dengan dia di belakang, dia kena tarik yang tepi, katakan. Dia kena berada pada sebelah tepi, kata. Dia tak boleh daripada tengah, kerana tengah akan menyebabkan banyak pergerakan, untuk orang ke rapatkan balik saf. Jadi walaupun memanglah saf tadi bermulanya, saf tadi daripada tengah-tengah, bukannya daripada tepi ke. Sebab itu kita bila datang masjid surau, kita perlu bermula daripada tengah, katakan. Kemudiannya ke kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Itu caranya. Wallahu a'lam bissawab. Abi Bakrah radhiyallahu anhu, sebab ada pandangan yang mengatakan bahawa tidak sah solat seorang diri dalam satu saf. Itu ada pandangan. Khilafnya berdasarkan hadis tadi lah, hadis Nabi SAW, hadis Abi Bakrah radhiyallahu an. Hadis Abi Bakrah ni, Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dia masuk Nabi dah rukuk, lalu dia rukuk sebelum masuk saf. Kata dia masuk pintu masjid, dia tengok Nabi dah rukuk, belakang lagi dia Allahu Akbar rukuk.
Dia belum masuk saf lagi. Dia takbir untuk dia dapat rukuk bersama dengan Nabi itu belakang, sebelum dia masuk saf. Lalu rukuk sebelum sampai ke saf. Perbuatannya tadi diberitahukan, lalu diberitahu Nabi SAW yang demikian. Maka baginda bersabda, mudah-mudahan Allah menambahkan kesungguhan kepada kamu. Maka Nabi kata, zadakallahu hirsan, moga Allah tambahkan kesungguhan. Mana Nabi suruh datang awal, jangan masa jangan buat macam tadilah istilahnya. Dan jangan engkau ulangi. Bila kata perkataan jangan engkau ulangi ni, dalam bahasa Arab dia boleh baca banyak baris. Dia ada maksudnya jangan ulangi, kita kata menyebabkan salatnya tadi sah dan tak perlu ganti salat rakaat tersebut. Okey, nyatakan mana rakaat tu dirapat. Jadi yang mengatakan sah salat satu saf seorang diri, dia kata maksud Nabi SAW tadi ialah jangan ulangi. Kita kata dan hukumnya makruh tadi, jangan ulangi perbuatan datang lambat tu, ataupun berdirinya satu saf seorang diri, tapi Nabi tak suruh ulang balik salatnya yang satu rakaat tu. Jadi menunjukkan bahawa rakaat yang dia masuk ketika dia berdiri dalam seorang diri dalam satu saf tadi tu, salatnya masih lagi sah. Habis kenapa makruh? Makruh bila Nabi kata zadakallahu hirsan, dan jangan ulang perbuatan ini pada masa akan datang. Perbuatan lambatnya tadi dan dimasuk dalam satu saf. Ataupun Nabi kita kata Nabi kata maksudnya jangan ulang tadi, kita katakan maksudnya ialah tak perlu ulang rakaat yang dia salat dalam keadaan begitu. Ini rukuk kemudian baru masuk saf. Jadi ada juga yang berpandangan bahawa kita kata maksud yang lain lah, nyatakan maksud yang lain, nyatakan la tu'id dia ada beberapa bacaan dekat situ, saya tak berapa ingat sangat ni sekarang ni, tuan-tuan Allah. Tapi yang diguna pakai ialah jangan diulangi. Jangan diulangi tadi itulah yang membawa maksud yang berbeza-beza, nyatakan dalam bahasa Arab, nyatakan, dan menyebabkan fatwa berbeza-beza. Apapun nama Allah, di sini kita dalam mazhab Syafi'i berpegang bahawa salat seorang diri di belakang satu saf tu, dia seorang, hukum salatnya sah. Hukum salatnya sah, nyatakan. Okey. Dan adalah pandangan yang lain mengatakan salatnya tidak sah. Tapi mazhab Syafi'i berpegang bahawa salatnya sah, tapi perbuatannya tadi tetap hukumnya makruh. Dalam satu riwayat, lalu rukuk dan pada selain saf kemudian berjalan ke dalam saf, Nabi SAW tidak menyuruh mengulangi salatnya, maka sah salatnya sekalipun dia melakukan sebahagian salat dengan berada pada seorang diri di dalam satu saf. Maka dari yang demikian diambil tidak wajib ulang rakaat tersebut, dan sunat baginya memasuki saf jika mendapati ruang, dan jika tidak hendaklah berihram kemudian menarik seseorang dari saf kepadanya, dan dianjurkan bagi orang yang tadi agar menolongnya atas yang demikian untuk memperolehi fadilat tolong atas kebaikan. Sekiranya salat seorang diri di belakang saf dan kemudiannya salat dalam saf, maka ia makruh dan salatnya sah. Jadi kalau cara kita tak ada orang, dia seorang di belakang, mana yang paling baik ialah ditarik orang di hadapan untuk ke belakang. Tapi kadang-kadang kita kena tengok juga orang yang depan ni, kadang-kadang bila dia tak tahu hukum silap hari bulan, dia marah kita, pasal kau tarik aku, dia tak tahu. Jadi nak kena tahulah, katakan semuanya supaya tidak berlaku kekhilafan. Kadang-kadang ada pula ditarik orang tu, dia pula masuk tempat orang tu. Itu memang kau ajar. Kau ajar subuh, katakan. Okey,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala, isu lain kita kata mengetahui kita kata syarat untuk yang berikutnya, syarat ikutan imam ni mengetahui perpindahan imam lah, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Kita tahu imam tadi bergerak daripada satu rukun ke satu rukun walaupun dengan bacaan takbir. Syarat yang ketiga, berhimpun dan tidak ada pemisahan tempat yang besar. Dalam kes ini ada beberapa perkara. Kalau kita kata imam semayang di sini, makmum dah ada sebaris, tapi dia semayang kat belakang sana 2-3 orang, apa hukum salat yang di belakang sana 3 orang sebaris, sedangkan saf depan kosong? Maka kata ulama, dalam kes ini salatnya masih lagi sah, tapi perbuatannya makruh selagi mana dia dalam masjid. Selagi mana dia dalam masjid, dalam bangunan masjid, dalam bangunan masjid, maka solatnya sah, walaupun dibatasi oleh dinding ni sekalipun. Dia semayang kat belakang sana, tapi dia follow imam, dia nampak imam, katakan, ataupun dia tahu dia dapat menggunakan walaupun dengan hanya sekadar dia tekan mikrofon, tapi dia masih lagi dalam bangunan masjid, maka sah salatnya. Cuma perbuatannya tadi makruh. Makruhnya kenapa? Sebab dia tak penuhkan saf. Dia tak penuhkan saf. Tadi saya terlupa nak bagi tahu, dekat Masjidil Haram kadang-kadang kita semayang sebelah perempuan, sebaris dengan perempuan, kan? Kalau orang yang biasa, orang yang pergi Mekah, dia semayang sebelah perempuan, sebaris dengan perempuan, semayang tetap sah, hukumnya sah salat. Dia tidak dia sudut hukum fiqh tu sah tidak salatnya, ya kita kata salatnya sah. Salatnya sah walaupun sebaris sama. Sebab hadis Nabi SAW, khairu sufufur rijali awwaluha wa khairu sufuf linisa'i akhiruha, sebaik-baik saf lelaki itu di hadapan, sebaik-baik saf bagi perempuan itu di belakang. Dia tak kata salat batal, dia kata sebaik-baik saf, katakan. So kalau semayang orang perempuan di hadapan kita belakang perempuan, maknanya salatnya masih lagi sah, katakan. Salatnya masih lagi sah. Cuma adalah kita kata benda tu masa isu adalah isu lain sikit. Katakan kalau bab masalah orang perempuan melintasi lelaki, katakan adakah batal tidak, itu ada khilaf di sisi ulama dalam bab melintasi orang yang salat. Jika apa ni yang membatalkan orang yang sedang salat, jika dia ada sebut dalam perempuan himar wahsyi dan juga kalbul aswad, dalam saya 3 dalam hadis Nabi SAW. Tapi itu ada khilaf di sisi ulama, itu melintasi. Ini orang perempuan itu tak melintasi, dia duduk semayang depan, ya katakan. Jadi solatnya masih lagi sah, ya katakan. Solatnya masih lagi sah. Walau bagaimana sekalipun, macam Allah, kita dah nampak depan kita perempuan, kita carilah tempat yang lain, ya katakan. Itu lebih baik. Nanti semayangnya tak khusyuk. Semayangnya tak khusyuk, semayangnya nanti fikir benda lain, sebab perempuan depannya perempuan. Lagi kalau depannya setengah-setengah jemaah yang memakai pakaian yang kita kata, ada satu jemaah daripada Indonesia, khususnya daripada Indonesia, dia orang suka pakai kain putih. Kalau dia suka pakai baju jubah warna putih. Jubah putih ni tuan-tuan, untuk orang perempuan dekat tanah haram pula, mengatakan bila kena cahaya matahari, bahkan kita kata boleh kelihatan, kalau nipis kain putihnya tadi, boleh nampak
sampai ke dalam, katakan. Yang itu kena hati-hati, katakan. Jadi saya bagi, kalau khusus umrah, saya kata orang perempuan kalau boleh pakai, kalau telekung tu kain putih tak ada masalah lah, sebab dia luar, dalam tu dah pakai jubah lagi, okey lah. Tapi jangan pakaiannya tadi warna putih dalam. Kalau nak pakai juga warna putih, cari yang jenis tebal, bukan yang jenis nipis, katakan. Ada seorang pakcik, dia kata, kau jangan semayang belakang orang Indon, dia kata. Kenapa pula? Bahaya, kata. Nampak semua, kata. Nampak beranya, nampak ni, nampak ni, kata kan. Ada. Tapi itu kadang-kadang berlaku dalam apa kita kata, mungkin kejahilan. Tapi kita yang tahu nak nampak itu, kita janganlah semayang belakang. Jangan semayang belakang orang perempuan, khususnya kita kata keadaan-keadaan yang berlakulah di Mekah atau sesuatu dengan. Baik. Kedua, nama Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam masjid. Apabila imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid, sah ikutannya walaupun jaraknya jauh, terhalang dengan binaan atau kedua-duanya seperti telaga, atap, menara, dinding, kubah, mempunyai pintu-pintu yang tembus antara kedua-duanya, kerana orang-orang yang berkumpul dalam masjid berkumpul untuk mendirikan salat berjemaah, menunaikan syiarnya, dan kerana seluruh tempat dari masjid itu tempat berjemaah, sekiranya salah satu dalam masjid dan yang lainnya atas atapnya atau dalam sebuah bilik daripadanya, tidak mudarat jika dia mengetahui perpindahan imam. Hukumul a'la ya'khuz hukumul asfal. Hukumul asfal ya'khuz hukumul a'la. Dia panggil dalam fiqh, kaedah fiqh ni, katakan. Sembahyang di bawah, ada jemaah di atas, sah. Kalau kita sembahyang di atas, makmum di bawah pun sah juga, katakan. Tidak ada isu di situ. Tak perlu. Sebab tu saya kata tak perlu dibuka. Katakan, kenapa nak dibuka? Katakan, dah lah aircon dalam tu, dalam orang daripada sejuk rasa panas lah. Katakan, tak perlu pun dibuka pintu. Orang konon putus saf, kata. Kalau putus saf, dinding semua kena buka. Jadi tak perlu. Kita kata Islam dia tahu, dia nampak, ataupun kita kata dalam bangunan masjid, as long as dalam bangunan, susah salat. Dalam bangunan tak salah. Hatta kita kata dalam ikutkan Syekh ni, kalau kita kata belakang tadi ada bilik kan, bilik. Contoh belakang ada bilik yang ditutup semua kan. Macam dia semayang, contohlah, katakan dia semayang, kita kata ada bilik belakang, dia semayang dalam bilik tersebut, dikunci bilik tersebut, dia daripada dalam, dia duduk semayang dalam tu, tapi dia bilik tu masih dalam bangunan masjid, maka sah. Maka dianggap sah salatnya, wallahu a'lam. Kecuali jika dia digezatkan bukan, macam masjid negeri contohnya lah, macam masjid negeri di bawah tak dikira masjid di bawah, tapi satu masa jika salat itu dah atas penuh dan dia bersambung ke bawah, boleh. Maka sebab itu bawah masjid negeri tu, orang perempuan period ke apa ke boleh lalu, tak ada masalah. Dia kita kata sebab digazetkan bukan. Jadi bila bukan tu mana boleh lah, orang period boleh duduk bawah tu, boleh berniaga kat bawah, ada jualan kat bawah, katakan ya harus. Faham katakan, wallahu a'lam. Kalau Syekh saya dulu
dia punya takrifan masjid itu lagi luas. Syekh kami dulu ada seorang syekh tu, Syekh Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Dia kata kalau Masjid Nabawi tu termasuk lagi dalam, bukannya bangunan tu, tetapi sur dipanggil apa, di pagar tu, selagi dalam pagar semua bangunan masjid. Bila dia kata gitu, orang yang period dia tak boleh duduk dalam kawasan apa tu, yang marmar yang kat luar tu, dia katakan. Buka ini. Ha? Orang non muslim. Kejap lagi. Bila kita kata apa ni, orang period tadi kita macam Allah, kalau ikutkan fatwa Syekh tadi, kita kata dia tak dia tak boleh masuk lah dalam pagar tu. Tak. Dia tak boleh masuk kawasan tu. Dia lalu je boleh. Illa abiris sabil. Lalu tak ada masalah, kata. Tapi tak boleh duduk. Kalau ikut fatwa Syekh tu lah. Tapi kebanyakan ulama Saudi dia hanya bangunan. Tapi kalau orang bukan Islam, katakan dia masuk masjid menghormati Allah Subhanahu wa taala hanya dibenarkan jika ada keperluan. Dan dia kena mengikuti adab-adab yang telah ditentukan. Pakaiannya, auratnya dan sebagainya. Dan jika tak ada keperluan, dia nak masuk untuk apa? Ha? Tak bersih, tak suci tu dari sudut mana? Kalau dari sudut kita kata sebab kesucian, sebab orang kafir, orang bukan Islam, dia anggap najis dari sudut akidahnya. Ha? Kalau kita tahu dia period dan sebagainya, kita tak boleh benarkanlah dia masuk. Masalah tak tahu tu tak boleh nak jadi hukum lah. Tak? Masalah tak tahu tak boleh jadi hukum. Kalau kita tahu, kita kena halang. So bila tak tahu tu dia tak boleh nak jadi hukum, katakan. Benda tak tahu, katakan. Jadi yang jadi hukum bila kita tak tahu. So kita kena halang. Sebab ianya bertentangan, katakan. Wallahu a'lam. Takkanlah kita apa ni, ialah pegawai masjid yang ni dia boleh tanya, are you period? Sebab dia boleh bagi tahu. Tak. Kalau period kita kata undang-undang ini tak boleh duduk dalam masjid, katakan. Boleh bagi tahu secara direct. So, kalau tourism yang datang pun ataupun pelancong yang datang pun, dia akan tahu, kita kata dia akan hormat, dia katakan. Dia akan hormat. Wallahu a'lam. Tapi tak ada keperluan apa-apa, tak payah. Tak perlu menakam dia masuk. In case macam kita kata contohlah banjir, masjid yang kosong. Ada darurat, ada keperluan untuk orang non muslim duduk dalam surau, tempat yang selamat, katakan. Kenapa nak bertegas orang kafir tak boleh masuk masjid, katakan. Orang bukan Islam tak boleh masuk. Jika ada keperluan tidak salah, cuma jaga adab, katakan. Jaga adab. Tapi nak bab jaga adab, bab aurat pun nak kena tengok juga suasana, keadaan. Orang tu dah tinggal pakaiannya, kita pun tak ada, kata pakai pula seluar pendek, yang perempuannya pun seluar pendek juga, katakan free hair. You tak tutup aurat, tak boleh masuk masjid. Padahal orang tu dah terdesak apa semua. So fi kulli maqamin maqal. Dalam nak menghukum itu ada situasi-situasinya, katakan, dan keadaan-keadaan. Dan kita ada kaedah yang terakhir dipanggil ad-darurah tubihul mahdhurat. Maknanya dalam keadaan darurat, perkara yang haram itu juga dibolehkan. Dan kaedah seterusnya, ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat pun kena tengok jugalah. Bukan mudah kata darurat ni kata.
dia ada ukuran dia tersendiri. Jadi dia sebab tu kita kata dia banyak dia punya step dia katakan. Baik. Jadi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala bab dinding ni kata sampai ada satu masjid tu bila ustaz tu kata putus saf apa semua kan penceramah tu, sampai masjid tu terpaksa ada satu surau di Shah Alam tu, dia terpaksa keluar dana pecahkan dinding semua, jadikan dia lapang gitu terus. Tak apalah, katakan ada duit, okeylah, katakan dia buat apa begitu, katakan. Tapi sebenarnya tidaklah sampai istilahnya putus saf ke apa, selama dia dalam bangunan. Sebab kita buat pun sebab ada yang aircon, ada ruang yang tak ada aircon, katakan. Wallahu a'lam bissawab. Memanglah ada yang berkeras, kata contohnya semayang di antara dua dinding, dua tiang tak boleh, katakan keras, katakan dalam satu isu, katakan kalau masjidnya besar, katakan mustahil masjid tanpa tiang, istilahnya gitu, mustahil masjid tanpa tiang, mesti ada tiang, katakan. Masjid Nabawi je berapa 5,000 tiang, katakan, belum Masjidil Haram lagi kan, banyak tiang, katakan. Nak bangun mesti ada kena tiang, tak ada tiang je nak sembahyang, nak buat bangunan, kata. Makanya salat di antara tiang tadi kita kata hukumnya sah, katakan, tak ada masalah pun, kata. Wallahu a'lam. Tapi kalau masjidnya besar, katakan terpulang, katakan, untuk nak mengelakkan di antara dua tiang. Tapi kadang-kadang kalau solat tempat masjidnya sempit, katakan jemaah ramai, ya tidak boleh dia solat di antara dua tiang dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, salat yang di tanah lapang, jika imam dan makmum berada di kawasan luas seperti padang pasir, maka disyaratkan jarak kedua-duanya tidak berjauhan, dan kejauhan itu dikadarkan dengan lebih kurang 150 meter sahaja. Part luas adalah sini 150 meter sampai rumah Ruslia. Sampai tak? Sini ke sana bangunan. Itulah dia ada jarak dia. Dia semayang ke depan sana. Ni kawasan lapang padang pasir. Dia semayang depan kita ada ruang, kita semayang kat sini. Boleh dengar tak dia suara dia? Dengar tak? Kalau dia jerit, tak dengar. Kalau tak dengar, tak boleh lah. Tapi kalau dia dengar, boleh nampak perbuatan salat orang yang depan itu, maka sah lagi salatnya, walaupun depan ada kosong. Dalam bangunan, kita imam di sini, kita di luar daripada bangunan. Di luar bangunan mensyaratkan kita nampak orang yang terakhir dalam bangunan. Disyaratkan kita nampak orang yang terakhir berada dalam bangunan. Itu kalau kita berada di luar bangunan. Kecuali di luar bangunan itu juga masih lagi ditakrifkan masjid. Contohnya macam tadi saya kata dekat contohnya Masjidil Haram kan, di luar tu kawasan ruang solat di luar yang mamar putih tu, katakan. Kita kata untuk membolehkan seorang itu salat di situ, nak kena tengoklah adakah Masjidil Haram di ruang salat kat depan yang dataran itu adakah dia ditakrifkan masjid ataupun tidak, dalam masjid ataupun tidak. Kerana
ruang Masjidil Haram itu dia sampai ke bangunan hotel yang digazetkan sebahagian daripada masjid, sebab dia ada ruang-ruang solat dekat Hotel Hilton tingkat 4 tu, dengan sofwa dia ada tingkat 6 ke tingkat berapa tu, yang mana dia tak digazetkan memang bersambung dengan masjid. Jadi di situ Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita kata fatwa yang terkini lah, menyatakan bagaimana adakah dia termasuk dalam ditakrifkan sebagai masjid ataupun tidak. Kalau ditakrifkan dalam masjid, maka dataran itu orang period tak boleh duduk. Dataran putih itu orang period tak boleh duduk. Yang boleh ialah kawasan yang dataran yang marmar yang marmar yang hitam. Hitam lepas putih tu hitam ya. Dia ada dua, marmar yang sejuk dengan yang panas tu. Kalau yang putih tu kita kata kalau ditakrifkan daripada masjid, masuk dalam bahagian masjid dah, maka orang period tak boleh duduk situ. Dia kena duduk belakang ni. Ataupun dia duduk dekat Safa dengan Marwah, sebab Safa dengan Marwah memang totally bukan dalam binaan masjid. Wallahu a'lam. Baik. Tidak ada perbezaan kita kata salat dalam dua bangunan. Jika imam dan makmum berada dalam bangunan seperti dua rumah ataupun pekarangan dan rumah, maka menurut satu kaul wajib bersambung saf dari salah satu bangunan dengan yang lainnya. Jika bangunan itu ditempati makmum sebelah kanan dan sebelah kiri bagi bangunan yang di tempat imam, seperti berdiri satu orang di tepi bangunan itu, manakala yang lainnya di bangunan kedua bersambung dengannya sehingga wujud pertemuan. Kerana persisian bangunan mewajibkan perpisahan, maka disyaratkan persambungan agar terjadi pertemuan. Dan persambungan itu tidak mengapa jika wujud kekosongan yang tidak memuatkan seorang atau memuatkan seorang yang berdiri, akan tetapi susah berdiri di atasnya seperti di pintu, manakala menurut pendapat yang lebih sahih tidak disyaratkan persambungan kecuali di sekelilingnya 300 hasta seperti kawasan yang lapang sekiranya antara imam dan makmum terhalang dengan dinding. Saya kata tadi macam Allah macam ni lah dindingnya. Tapi dinding ini masih lagi dalam binaan masjid. Tapi andai kata ini ada bangunan, kemudian terpisah sikit ada lagi satu bangunan di belakang, ruang solat tambahan, tapi dia terpisah dengan bangunan yang asal. Jadi ada bangunan yang baru, katakan. Boleh tak yang bangunan yang baru tu yang terpisah dengan bangunan ini mengikut solat di sini? Kita kata boleh dengan syarat safnya tadi bersambung, dan ataupun yang solat bangunan yang berikutnya melihat jemaah yang di hadapannya yang bersambung dengan bangunan utama. Wallahu a'lam. Allah. Tak nak. Khilaf jemaah bukan khilaf ulama. Tak payah. Sebab kita dalam bangunan masjid katakan, cuma partition. Jadi kita ada ni ruang solat yang berekon, yang sana ruang yang bukan berekon, tapi dia masih lagi dalam satu bumbung katakan. Tak perlu. Dia yang isunya kalau kita kata dia bangunan spread, maknanya berasingan. Kita buat satu binaan yang belakang sana, tapi dia terpisah terus daripada binaan bangunan asal ni katakan. So di situ syaratnya mesti nampak katakan. Mesti nampak. Kalau tak nampak, katakan maknanya
kita kata apa ni, jarak yang dibolehkan itu, ataupun kena tengok gazet, adakah bangunan tu memang termasuk dalam dalam binaan masjid ataupun tidak. Dan kalau nak masuk, kita kata ada tak sambungan gunakan suara ke atau sebagainya di masjid yang bangunan yang berikutnya, seperti mana berlaku dekat Masjidil Haram lah, katakan bangunan yang digazetkan ataupun ruang yang digazetkan termasuk dalam Masjidil Haram, katakan. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan nak tanya? Ya. Macam mana? Salat sunat gerhana. Oh, kita imam salat jenazah, kita sembahyang sunat macam tu. Kita sembahyang fardu, dia sembahyang jenazah. Gerhana. Allah. Kita kata kalau ketidaktahuan kita yang dia salat jenazah dan kita salat ghaib, contohnya kita tak nampak jenazah kat depan, kita follow, katakan, maknanya kita kata tidaklah menjadi apa ni, kita kata makna salat kita masih lagi sah, tak ada masalah walaupun beza ni niat, katakan. Perbuatan lain lah, katakan. Dia tak ada, dia takbir, dia bagi salam, kita tak payahlah bagi salam, kita terus sembahyang kita. Tak perlu. Kalau kita tahu dia takbir berulang-ulang kali, tak perlu ikut, tak semestinya kita ikut. Tapi jangan pening kepala, katakan. Kalau kita tak kalau kita tahu pun tengah jalan, kita boleh mufarakah, katakan. Kita dah tahu dah dia semayang jenazah, yang nak ikut juga semayang jenazah tu apa, katakan. Jadi solution paling mudah ialah kita dah tahu dia semayang jenazah, katakan, dengan dah takbir dah 2-3 kali tu, kita terus mufarakah untuk semayang sendiri, katakan. Kalau kata sunat gerhana, katakan semayang sunat gerhana, kita kata dia ada dua kali rukuk, dua kali kita kata dua kali rukuk lah, 2 rakaat, ada 4 kali rukuk. So kalau kita dah tabayyana, maknanya dah jelas dia sembahyang sunat gerhana, bagi kita tak salah untuk kita mufarakah, walaupun pada awalnya kita follow dengan sangkaan dia sembahyang fardu ke sembahyang sunat ke, dia katakan, tapi rupanya tabayyana tengah jalan dia sembahyang yang perbuatan salatnya memang ada perbezaan terus dengan salat yang kita nak lakukan. Dia kalau salatnya tadi sama daripada awal sampai akhir, perbuatan yang salat cuma bezanya niat, okey, tak ada masalah. Tapi isunya tadi kalau salatnya tadi contohnya salat jenazah, kaifiah salat jenazah itu yang berbeza dengan salat fardu. Kita dah tahu tengah jalan, tengah dah mula ikut, okey, tak ada masalah. Tetapi tengah salat ini dia takbir pula, ada kemudian 4 kali takbir, kemudian dia bagi salam, kita dah tahu dah benda tu, terus mufarakah je lah. Sama juga dengan salat sunat gerhana, kita tahu dah tengah sembahyang, dia baca ni panjang ni ataupun rukuk yang pertama, kita kata okey lagi, masuk rukuk, lepas bangkit daripada rukuk dia baca surah lagi. Macam mana sembahyang sunat, sembahyang biasa ada ni, kecuali solat gerhana je dia buat gitu. Kita dah tahu gitu, terus mufarakah je lah, selesai kan, mufarakah je, keluar terus, selesai sembahyang kita. Dah. Sebab mudah-mudahan dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita cakap Allah alim, maknanya Allah Maha mengetahui keadaannya tadi. Disebabkan kenapa perlu buat begitu? Sebab salatnya walaupun salat sunat, walaupun namanya salat, tetapi kaifiahnya berbeza. Kaifiahnya berbeza.
Kalau kaifiahnya sama tak diisu. Habis sekarang ni kaifiahnya beza. Ada kes contohnya macam tadilah, biasa sembahyang sunat lah dengan salat jenazah, katakan biasanya jarang katakan salat. Kalau kat tanah haram ni pun biasanya yang berlaku yang silapnya ialah salat imam sujud sahwi tapi makmum menganggap dia sebagai salat. Sebab mazhab Hambali contohnya, dia akan sujud, ada sebagian bagian-bagian yang tertentu dia akan sujud sahwi selepas bagi salam. Orang ingat sembahyang jenazah, itu pun satu isu lah, sembahyang jenazah tapi imamnya sujud sahwi, katakan. So tadi berbeza, tak sama. Bila tak sama tu dia tak boleh lah, katakan. Kalau tadi macam kita nak sembahyang sunat tapi rupanya imam sembahyang jenazah. Jadi di situ macam Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh mufaraqah terus sebab disebabkan perbezaan kaifiyah tata cara salat, katakan. Tapi kalau tata cara salatnya sama, kita sembahyang fardu, imam sembahyang sunat tarawih, so tak ada isu, boleh, tak ada masalah sebab dia tak ada khilaf tu tak ada. Tapi kalau perbezaan yang ketara, macam kita sembahyang fardu, dia sembahyang jenazah, ataupun kita sembahyang sunat, atau sembahyang fardu dia sembahyang sunat gerhana macam contohnya. Tapi ialah kita kata benda tu berlaku, benda tu kalau berlaku, kalau berlaku ikutkan syekh dia, kalau soalan-soalan macam ni dia akan tanya dulu benda dah berlaku belum. Kalau benda belum berlaku, dia tak jawab, kan? Dia tak jawab, itu andaian, ya. Tapi dalam fiqh memang ada andaian-andaian, jika macam ni macam ni, jika macam ni macam ni, jika macam ni macam ni. Ada sebahagian antaranya Ibn Umar radhiyallahu anhu bila ditanya soalan, dia akan tanya dah berlaku belum. Kalau dah berlaku baru tanya, kalau belum berlaku dia tak akan jawab. Itu Ibn Umar lah yang katakan. Tapi sebagian ulama fiqh dia kata dia boleh dia jawab kalau macam ni macam ni, kalau macam ni macam ni, kalau macam ni macam ni, katakan. Wallahu a'lam. Okey, ada lain? Tak ada. Ni buatlah pergi pasar ke kan. Okey, setakat itu saja kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.